Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam akan berangkat ke Kerajaan Arab Saudi yang bermula pada 9 April 2023. Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi menikmati hubungan diplomatik yang mesra sejak terjalinnya pada 1 Julai 1987 yang meliputi kerjasama dalam bidang hal ehwal agama, haji dan umrah, urusan visa, ekonomi dan tenaga. Keakraban ini dapat dilihat melalui beberapa siri keberangkatan yang lalu, antara lainnya keberangkatan negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi pada bulan Januari 1999. Dan kali terakhir baginda berangkat ke Arab Saudi adalah bagi menghadiri Arab Islamic American Summit pada bulan Mei 2017 yang dihoskan oleh negara berkenaan. Manakala Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud, penjaga dua masjid suci dan Raja Arab Saudi, juga pernah berangkat mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam pada bulan Mac 2017. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara tahun 1444 Hijrah akan diadakan hari ini pukul 9 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Antara pengisian acara permakluman keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan dan keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS. Bagi memastikan kelancaran sambutan tersebut, kemarin diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jana Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tema pada tahun ini menyentuh mengenai peranan seorang Muslim dalam menghadapi ujian dan ujian dengan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa, berpandukan petunjuk Al-Quran yang merupakan pegangan dan suluh kepada umat Islam. Jadi Al-Quran itu bukan saja sebagai petunjuk, malah ia adalah penawar kepada hamba-hamba yang beriman.
Negara Brunei Darussalam komited bagi pengukuhan sistem penjagaan kesihatan melalui prinsip liputan kesihatan sejagat dengan memastikan penyediaan perkhidmatan yang boleh diakses dan saksama kepada semua. Pandemik COVID-19 telah membuktikan bahawa penjagaan kesihatan asas yang kukuh adalah komponen penting bagi kesiapsiagaan dalam menangani apa jua kecemasan, terutama dalam mendukung tindak balas dan pengurusan kecemasan tersebut. Dalam perutusan sempena Hari Kesihatan Sedunia, Menteri Kesihatan berkata, pelaburan bagi sistem kesihatan yang kukuh adalah kritikal bagi kesejahteraan sesebuah masyarakat. Meningkatkan pembiayaan awam bagi kesihatan dan menurunkan kos out of pocket boleh menyelamatkan nyawa dan pada waktu yang sama membantu mencapai dan memajukan matlamat pembangunan mampan yang tidak terhad kepada perkara berkaitan kesihatan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam beruntung kerana menerima perkhidmatan kesihatan berkualiti dan mudah diakses di kesemua daerah yang disediakan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan. Pusat-pusat kesihatan yang disediakan berkonsepkan One Stop Health Centre atau pusat kesihatan sehenti dan terletak di beberapa lokasi strategik di seluruh negara. Pusat-pusat kesihatan tersebut membolehkan penduduk setempat mendapat akses yang lebih mudah kepada perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan asasi dan perkhidmatan yang diberikan. Hari Kesihatan Sedunia disambut pada setiap 7 April di seluruh dunia. Tema sambutan tahun ini, Kesihatan untuk Semua. 3 orang peserta dari negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Republik Indonesia memperdengarkan hafazan masing-masing dalam musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS. Musabaqah adalah bagi kategori menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 24. Musabaqah berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Musabaqah merupakan salah satu projek dui tahunan Kementerian Hal Ehwal Agama yang antara lain bertujuan untuk menyemarakkan hari-hari kebesaran Islam. Pengumuman keputusan musabaqah dan penyampaian hadiah bagi para peserta akan diadakan pada Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara malam ini. Anugerah ICT Brunei BIKTA berperanan sebagai wadah bagi menggalakkan inovasi dan kreativiti dalam industri ICT dalam kalangan individu, pelajar serta organisasi awam dan swasta. Sejak hampir 20 tahun mengadakan BIKTA, dapat dilihat penyertaan yang menggalakkan dari tahun ke tahun, termasuk dalam kalangan pelajar sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pada tahun ini, BIKTA membawa tema Negara Pintar melalui transformasi digital. Terdahulu, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, dalam ucapannya berkata, kepelbagaian dalam produk yang dipertandingkan serta kebolehan peserta dalam mengetengahkan produk mereka juga meningkat. Tahap daya saing produk BIKTA juga berkembang baik dengan ada yang mampu menembusi pasaran tempatan dan luar negara. Tarikh akhir penghantaran penyertaan pada 31 Ogos 2023. Peserta negara yang menyertai pertandingan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-26 di Dubai, Emirat Arab Bersatu selamat tiba di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut kepulangan Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran ialah Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama.
Awang Abdul Aziz diumumkan sebagai salah seorang peserta 10 terbaik di musabakah tersebut. Beliau menerima hadiah berupa wang tunai berjumlah lebih kurang RM19,300. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat. Lebih 300 orang anak-anak yatim mukim sengkurung dan orang kurang upaya dari Persatuan Semata Brunei menerima sumbangan derma di Majlis Penyampaian Derma dan berbuka puasa anjuran Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan Jerudong B, Persatuan Warisan Kedayan Jerudong bersama kumpulan syarikat YMRM. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurung. Hadir yang dimuliakan Pihin Datuk Pekerma Jaya, Meja Jana Besara Datuk Paduka Sri Muhammad Tawih bin Abdullah. Juga hadir Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Majlis merupakan aktiviti kemasyarakatan tahunan kumpulan syarikat YMRM bagi membantu anak-anak yatim, fakir miskin, orang kurang upaya, warga emas, ibu-ibu tunggal serta anak-anak autisma dalam sama-sama memberikan mereka peluang kemeriahan menyambut kedatangan Aidilfitri. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dengan kerjasama urus setia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Maklumat petang kemarin mengadakan Majlis Tadarus. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam EUBD. Acara dimulakan dengan penyampaian wakaf yang disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan kepada Masjid Universiti UBD. Majlis seumpamanya salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis penyampaian derma diadakan oleh syarikat NBT Brunei lewat petang kemarin. Majlis diadakan di bilik pameran NBT di Gadong. Penyampaian sumbangan kepada beberapa orang anak yatim disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Haji Hussein, pengurus pengarah NBT. Inisiatif Gift of Smile merupakan sumbangan berupa paket makanan dan wang, antara lain bertujuan meringankan beban anak-anak yatim menjelang Hari Raya Aidilfitri. Majlis diselajurkan dengan majlis berbuka puasa. Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam akan mempunyai sebuah sekolah khas pertama di negara ini yang dihaskan untuk penuntut-penuntut berkeperluan khas. Sekolah dinamakan Sekolah Al-Amirah Al-Hajjah Mariam nanti akan dapat menempatkan 200 orang kanak-kanak berkeperluan khas tahun 1 hingga tahun 6 dan akan memberikan kurikulum khas bagi kanak-kanak berkeperluan khas tersebut. Majlis kesyukuran peletakan batu asas bagi pembinaan bangunan sekolah berkenaan di Kampung Bengkurong diadakan kemarin. Majlis diselajurkan dengan Majlis Khatam Al-Quran. Juga diadakan penyampaian derma kepada anak-anak kurang berkemampuan oleh penderma terdiri daripada syarikat-syarikat, persendirian dan kaki tangan dan ibu bapa penuntut pusat ehsan. Jumlah kos perbelanjaan bagi pembinaan sekolah berkenaan berjumlah RM879,000. Jualan kuih muih raya belia sedang berlangsung di Dewan Riadah Pusat Belia di Ibu Negara. Jualan diadakan sehingga 19 April ini dan beroperasi bermula pukul 10 pagi hingga 9.30 malam. Manakala pada hari Jumaat bermula pukul 2.15 petang hingga 9.30 malam. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Lebih 65 penyertaan dari kumpulan belia yang diwakili dari ahli-ahli pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam, Pusat Pembangunan Belia, ahli-ahli Kelab Pusat Belia Bandar Seri Begawan, Persatuan Pengakap Daerah Brunei Muara dan ibu-ibu tunggal menyertai jualan tersebut. Jualan tersebut dihasrat dapat memberikan peluang kepada belia yang berminat dalam bidang keusahawanan khususnya dalam pembuatan kuih muih.
5 pelajar dan seorang tenaga pengajar dari Pusat Tingkatan 6 Blyth berlepas ke Amerika Syarikat petang kemarin untuk menyertai program kepimpinan Belia Asia Tenggara CYLP tahun ini. Peserta negara dipilih oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Berada di lapangan terbang bagi mengucapkan selamat belayar para pegawai dari Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dan Kementerian Pendidikan. Dibiayai sepenuhnya oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat, program CYLP akan berlangsung di University Northern Illinois dari 7 April hingga 28 April 2023. So for preparation, the students, we do have cultural nights, so they've been preparing for traditional dance for that. And then we also prepare a presentation because we'll be visiting a primary school there. So they buat presentation about Brunei. And then other than that, it's just preparation regarding what kind of project that they will do in Brunei.